Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, hari ni kita akan berbincangkan tentang salah satu filem daripada franchise The Conjuring Universe, iaitu The Conjuring 1 yang ditayangkan pada tahun 2013. Okay, kita recall dululah tentang jalan cerita The Conjuring 1 ni, di mana kisah ini, filem ini berkisarkan tentang sebuah keluarga yang dikenali sebagai parent family yang baru berpindah ke sebuah rumah farmhouse yang terletak di kawasan pedalaman, di mana sebaik saja mereka berpindah ke rumah ini, berlakunya pelbagai kejadian-kejadian aneh yang mulanya hanya kejadian-kejadian biasa dan seterusnya berlaku gangguan-gangguan mistik terhadap keluarga parent family ini. Dan entiti yang mengganggu mereka ni adalah merupakan satu entiti jahat ataupun bad spirit yang dikenali sebagai Bathsheba Sherman. Okay, kita recall dulu pasal watak-watak utama lah dalam The Conjuring ni, ataupun ahli-ahli keluarga dalam keluarga parent family ni lah, di mana keluarga parent family ni terdiri daripada si ayah yang bernama Roger Perron dan si ibu yang bernama Carolyn Perron. Okey, pasangan Perron ni mempunyai 5 orang anak gadis perempuan, iaitu yang pertamanya adalah Andrea, Nancy, Christine, Cindy and April. Okay, 5 orang. So, keluarga parent family ni berpindah ke rumah farmhouse tu pada tahun 1971. Dan soalannya dekat sini adalah, adakah rumah yang dilakonkan ataupun difilmkan di dalam filem The Conjuring 1 ni adalah rumah yang sebenar? So, jawapannya adalah tidak. Rumah itu bukanlah rumah yang sebenar. Rumah sebenar ataupun the real Conjuring farmhouse ni terletak di sebuah kawasan pedalaman, iaitu di Harrisville, Rhode Island. And rumah ni juga berbezalah daripada filem The Conjuring ni sendiri, di mana dalam filem The Conjuring ni kita dipaparkan dengan sebuah rumah yang ada 2 tingkat kan. Dalam real life-nya, rumah Conjuring ni sebenarnya setingkat je, tetapi dia mempunyai 14 ruangan bilik. Okay, next questionnya, macam mana si keluarga parent family ni boleh decide untuk membeli rumah tersebut dan berpindah ke farmhouse ni? Okey, faktanya adalah di Rhode Island ni tiada sebarang akta ataupun undang-undang yang memperuntukkan kepada mana-mana penjual rumah ataupun ejen hartanah untuk mendisclosekan, untuk mendedahkan ataupun menceritakan sejarah-sejarah yang pernah berlaku lah dekat rumah yang nak dijual tu, ataupun boleh dikatakan macam sejarah-sejarah mistik ataupun sejarah-sejarah yang pernah berlakunya supernatural atau paranormal dekat kawasan rumah tersebut. So, tak ada undang-undang lah yang memperuntukkan diorang ataupun mewajibkan ejen hartanah ataupun si penjual-penjual rumah ni untuk bercerita kepada si pembeli. Jadinya si parent family ni yang merupakan si pembeli ni tak tahulah tentang kisah ataupun sejarah rumah farmhouse ni. Jadinya mereka ni belilah rumah tu, beli and then Carolyn Perron ni pun dia macam, dia tengok rumah tu, wow, rumah ni cukup luas. Memang cukup luas dan mungkin cukup selesa untuk membesarkan kelima-lima anak gadis perempuan dia ni lah dekat kawasan rumah tersebut. Kisahnya mereka pun belilah dan berpindahlah ke rumah tersebut pada tahun 1971, iaitu pada bulan Januari. Tapi sebenarnya si bapa, iaitu Roger Perron ni, dah diberi hint ataupun diberi warning awal-awal dah oleh seorang ejen hartanah ni yang dikenali sebagai Mr. Kenyon. Di mana Mr. Kenyon ni, dia macam bagi sikit-sikit lah hint, di mana dia suruh bapak ni, dia kata, Mr. Perron tak adalah. Okay, Mr. Roger, jangan sesekali tutup lampu ataupun biarkan lampu dekat kawasan halaman rumah farmhouse ni sentiasa terbuka setiap malam. So, korang rasa apa petanda dia tu? Tapi aku rasa maybe because of bapa ataupun Roger Perron ni, dia macam tak realise lagi apa kebarangkalian yang akan berlaku ke atas keluarga ni. Sebab dia tak tahu pasal sejarah cerita rumah farmhouse tu, siapa pemilik sebenar sebelum ni kan, rumah tu kan. Kalau korang nak tahu, filem The Conjuring ni pada awal-awal ditayangkan dulu pernah menjadi
kontroversi di mana mereka mempersoalkan tentang sejauh mana kesahihan ataupun jalan cerita yang dipaparkan kepada kita ni. Kalau korang nak tahu juga, cerita The Conjuring 1 ni juga adalah merupakan adaptasi terinspirasi daripada hasil penulisan anak pertama Perron family ni, iaitu Andrea Perron, dalam bukunya yang bertajuk House of Darkness, House of Light. So, hari ni apa yang aku nak share dengan korang adalah the real true event yang mana aku boleh katakan benda ni adalah untold story, which is ada certain yang tidak dimasukkan plot-plotnya di dalam filem The Conjuring 1 ni. Terkejut aku. So macam aku cerita tadi lah, si keluarga Perron family ni baru berpindah ke rumah farmhouse ni pada tahun 1971. Jadinya standard lah kan, orang yang baru berpindah, mereka ni macam sibuk-sibuk lah nak ngagih-ngagih barang, nak kemas-kemas barang, unpack barang. So ahli-ahli keluarga dia ni kelang kabut macam busy lah, angkut-angkut barang, angkut-angkut kotak, ke hulu ke hilir, ke sana kemari. Okay, si Andrea Perron ni tengah bawa satu kotak ni masuk ke dalam rumah, tiba-tiba dia macam terberhenti, tersentak. Waktu dia tersentak tu, mata dia macam tertacap dekat satu kelibat ataupun satu entiti lah, lelaki yang berpakaian pelik. Bukan berpakaian pelik, berpakaian zaman-zaman orang lama, bukan pada zaman ketika itulah. And then lelaki tu tak bersuara, senyap, diam je. Dia macam berdiri kaku lah, tegak dekat situ. Tapi mata dia tu seumpama macam tengah tenang something, tengah pandang something. Dia tenang je, dia tengok je. Apa yang Andrea Perron ni perhatikan, lelaki tu, entiti tu seumpama macam tengah memandang Mr. Kenyon, which is Mr. Kenyon ni dekat luar rumah. Andrea Perron ni dia tengok, siapalah lelaki ni? Dia macam tertanya-tanya lah, okay, kenapa lelaki ni boleh ada dekat dalam rumah aku? Jadinya si Andrea Perron ni dengan naifnya pergilah tanya dekat mak dia ni yang bernama Carolyn Perron. Dia tanya, Mak, siapa lelaki yang dekat sana tu? Mak ada nampak tak? Dekat sana tu. Dia siap tunjuk lagi dekat mana tempatnya tu. And then lepas tu mak dia ni macam clueless lah. Mana ada siapa dekat kawasan tu? So macam Andrea Perron ni macam, pelik lah, siapa Muhammad ni kan? Rupa-rupanya kejadian aneh tu waktu dia orang masuk ke dalam rumah tu, sebenarnya bukan si Andrea Perron ni je yang merasainya, tetapi adik-beradik dia yang lain ni juga pun ada nampak kelibat tu, which is diorang pun nampak benda yang sama. Diorang nampak lelaki tu ada dekat satu sudut rumah tu, diam kaku, memang tak bersuara, tak bercakap apa, tapi mata dia macam tengah tenang, tengah pandang je Mr. Kenyon. And then tiba-tiba bila diorang paling balik, diorang tengok macam kelibat tu dah tak ada, menghilang macam tu je. So, start daripada kejadian yang pertama tadi tu lah, berturut-turut macam-macam lah mereka jumpa, macam-macam lah mereka dah alami dekat rumah farmhouse ni. Ada kadang-kadang tu mereka macam terhidu satu bau yang wangi, seumpama bau macam bau bunga. Dan dikatakan kehadiran bau wangi ni dikenali sebagai satu entiti ataupun satu penampakan yang dikenali sebagai Mistress Arnold, di mana penampakan ini seringkali berlegar-legar dalam kawasan ataupun di dalam ruangan kamar bilik tidur diorang ni lah. And based on daripada Andrea Perron ni, Mrs. Arnold ni macam berperwatakan seperti keibu-ibuan, selalu mengucup dahi kanak-kanak ni, anak-anak perempuan Perron family ni sebelum mereka tidur. Dan satu lagi entiti adalah dikenali sebagai Johnny Arnold, di mana Johnny Arnold ni adalah merupakan seorang lelaki yang telah mati bunuh diri tergantung di loteng rumah farmhouse tersebut. And sometimes depa ni kadang-kadang macam terdengar bunyi orang tengah sapu-sapu rumah. Jadinya entiti-entiti ni based on daripada keluarga parent ni, diorang ni macam menganggap entiti ni tak mengganggu sangat lah, bukanlah ekstrim, macam biasa-biasa, macam light-light gitu. Jadinya bila kejadian penggangguan yang dikatakan sampai melibatkan kerasukan kepada Carolyn Perron ni, pada satu ketika ataupun pada satu hari ni, keluarga Perron family ni macam selalu dah start terhidu satu bau yang sangat busuk, sangat busuk, seumpama macam bau daging yang busuk. Based on daripada Andrea Perron juga, setiap pagi
pada pukul ataupun pada jam 5.15 pagi, katil yang diorang tidur ni akan tiba-tiba bergegar, and then lepas tu terangkat sendiri, terapung, dan ada satu ketikanya ni diorang macam ditarik sampai jatuh, sampai turun daripada katil tersebut. And macam apa yang kita tengok sendiri daripada filem The Conjuring tu, scene bahagian rambut anak parent family ni, salah seorang anak parent family ni tiba-tiba terangkat dan ditarik tu, pintu tiba-tiba pang terhempas kuat. Barang-barang dalam rumah ataupun kunci dekat rumah tu tiba-tiba macam tercampak, bersepah-sepah dekat dalam rumah tu. And ada satu malam ni, salah seorang daripada anak keluarga parent family ni pernah menyatakan bahawa pada waktu dia tengah tidur ni, tengah malam, tiba-tiba diorang macam terdengar satu suara misteri yang halus, sayup, gemersik je dekat telinga diorang ni waktu diorang tengah tidur, tengah malam ni. Suara tu seumpama macam memanggil-manggil, Mama, Mama, Mama. Jadinya macam dalam filem The Conjuring ni, kita memang tahu yang ada satu benda, entiti ni, dia ni bukan sahaja mengganggu anak-anak perempuan parent family ni, tetapi mangsa utamanya adalah Carolyn Perron, iaitu ibu kepada 5 orang anak perempuan keluarga Perron ni. Pada satu malamnya ni, si Carolyn Perron tengah tidur, tengah santai-santai baring dekat sofa ruang tamu rumah dia. Waktu dia tengah sedap tidur, waktu dia tengah lena ni, tiba-tiba dia mengadulah. Kaki ataupun betis kaki dia ni rasa sakit, macam kena tusuk dengan benda yang tajam. So bila dia selak, dia tengok tempat tu dah berdarah. Menurut daripada apa yang diceritakan oleh Andrea Perron, dia katakan bahawa tempat luka yang ditusuk dengan benda tajam tu perfect, bulatan dia perfect, seumpama ditusuk ataupun dicucuk dengan sebatang jarum yang besar dan panjang seperti jarum pengait. Ada satu part ni lagi seramnya, cuba korang ingat balik scene yang Carolyn Perron ni tiba-tiba disergah ataupun tiba-tiba dimarahilah oleh satu kelibat ataupun hantu ni yang dikenali sebagai Bathsheba Sharman. Okay, in real life-nya si Carolyn Perron ni baru bangun tidur. Bila dia terbangun daripada tidur dia ni, dia macam dia nampak satu kelibat perempuan tua ni lah tengah tertenggek ataupun tengah tergantung. Aku tak pasti. Perempuan tua tu macam pandang dia dengan muka keadaan yang marah, lepas tu menjerit dekat dia, get out from my house. Perempuan tua tersebut mempunyai muka yang sangat hodoh dan rambutnya bersanggul, berpakaian lusuh berwarna kelabu. And then nak dipendekkan ceritanya, si Carolyn Perron ni dah tak tahan bila keluarga dia and diri dia sendiri pun dah diganggu dengan bad spirit yang ada dekat rumah dia tu. So si Carolyn Perron ni, dia ni pun buatlah extensive research pasal sejarah rumah farmhouse tersebut, and end upnya hasil daripada kajian yang dibuat oleh Carolyn Perron ni mendapati bahawa rumah tersebut pernah diduduki oleh 8 generasi Sharman yang pernah tinggal dan mati di rumah itu. Pernah berlaku kejadian-kejadian bunuh diri, mati diracun, 2 orang kanak-kanak ditemui mati lemas, and then ada 4 orang mati beku dekat kawasan rumah tersebut. And then ada lagi satu kes seorang kanak-kanak perempuan berusia 11 tahun di mana budak tersebut dirogol dan dibunuh mati di salah sebuah kamar bilik rumah tersebut. And then pada 1973 ni lah bermulanya pelibatan pasangan Warren ni, iaitu Ed and Lauren, di mana Carolyn Perron ni cuba mendapatkan bantuan daripada pasangan Ed and Lauren ni lah. Jadinya si Carolyn ni pun ceritalah apa yang perkara-perkara kejadian aneh ataupun gangguan-gangguan yang pernah dia hadapi and keluarga dia ni hadapi dekat pasangan Warren ni. And Lauren sendiri menyatakan bahawa roh jahat yang mengganggu anak-anak perempuan ataupun keluarga parent family serta yang mencederakan Carolyn Perron ni adalah merupakan entiti yang dikenali sebagai Bathsheba Sharman. Jadinya berbeza sikit lah daripada cerita The Conjuring ni, which kalau korang perasan ataupun kalau korang ingat balik dalam last scene, part yang pasangan Warren tu, Ed dengan Lauren, cuba untuk membuat satu upacara
satu ritual exorcism terhadap Carolyn Perrin dengan niatnya untuk menghalau setan daripada badan Carolyn Perrin yang tengah kerasukan waktu tu. Chefs into the corvus. God damn it, stop it! Understand this? We are now fighting for her soul! In the name of Jesus Christ, the saints and all the angels, I command you. Hakikatnya in real life, Ed and Lauren ni sendiri mengaku bahawa mereka tak lakukan pun upacara ritual exorcism tu ke atas Carolyn. Instead of that, diorang ni melakukan satu upacara yang dikenali sebagai seance. Okey, ritual seance ni adalah merupakan satu upacara untuk berhubung ataupun berkomunikasi dengan spirit ataupun roh-roh yang berada dekat sesuatu kawasan tu lah. Senang katanya, upacara ataupun ritual seance ni dilakukan tujuannya adalah untuk bertemu dengan si mati and then berinteraksi dengan si mati tu. Okey, menurut si Andrea Perron, waktu ritual tu berlangsung, dia mengintai dekat satu ruangan sudut ni sebab ritual seance ni berlangsung dekat dining room rumah Conjuring ni. And then apa yang dia nampak waktu tu, Carolyn Perrin ni macam kerasukan dan mulut dia ni tak semena-mena tiba-tiba berkumat kamit bercakap-cakap dalam bahasa, bukan bahasa Inggeris, bahasa yang asing, sambil mata hitam dia ni terangkat ke atas. And part yang lagi seramnya, bila si Andrea Perron ni dia nampak mak dia ni, Carolyn ni, kerusi yang dia duduk tu tiba-tiba terangkat, terapung dengan berapa saat je. Lepas tu mak dia ni tercampak laju je dekat satu sudut ruang makan tu, satu sudut dekat ruang rumah tu. And badan Carolyn ni dia terlipat ke belakang. Korang nak tahu, sampaikan boleh terdengar bunyi tulang-tulang Carolyn ni patah. Kalau korang nak tahu, kejadian ni yes, memang benar-benar berlaku dan benda ni telah direkodkan ataupun didokumentasikan sendiri oleh pasangan Warren ni. So senang katanya, upacara ataupun ritual seance yang dilakukan oleh Ed and Lauren Warren ni ke atas Carolyn Perrin ni bukan membuatkan ataupun membantu keadaan Carolyn Perrin ni semakin bertambah baik, tapi memburukkan lagi keadaan. Bagi pandangan si Andrea Perrin ni lah, bila dia dah saksikan kejadian ritual ni, dia macam bersangkakan bahawa tindakan pasangan Warren ni melakukan upacara seance ni adalah merupakan satu tindakan yang salah sama sekali. So disebabkan itulah Ed and Lauren ni dihalau pergi oleh si ayah yang bernama Roger Perrin ni tadi. Sebabnya si Roger Perrin ni risau dengan keadaan isteri yang semakin bertambah teruk. So apa yang membuatkan pasangan Warren ni percaya yang bad spirit yang mengganggu Carolyn Perrin ni adalah Bathsheba Sherman. Bathsheba Sherman ataupun nama sebenarnya adalah Bathsheba Thayer, dilahirkan di Rhode Island pada tahun 1812. Di usianya dalam lingkungan 30-an, dia telah bernikah dengan seorang lelaki bernama Judson Sherman pada 10 Mac 1844. 5 tahun selepas pernikahan dini, dia dikurniakan seorang anak lelaki bernama Herbert L. Sherman. Tapi hasil daripada kajian yang aku lakukan, finding yang aku temui adalah sebenarnya Bathsheba Sherman ni dia bukannya mempunyai seorang anak lelaki je, tapi dia ni ada 3 orang anak lagi, di mana 2 orang adalah kanak-kanak lelaki dan seorang kanak-kanak perempuan, di mana seorang kanak-kanak perempuan tu bernama Julia dan 2 orang kanak-kanak lelaki tu masing-masing bernama Edward dan Josh. Tetapi sayangnya, malangnya, anak dia ni tak dapat hidup lama. Mati dalam lingkungan umur 4 hingga 7 tahun. Dan ada juga orang kampung ataupun masyarakat kampung dekat kawasan Rhode Island ni mengatakan bahawa Bathsheba Sherman ni telah menjual jiwa anak-anak dia ni kepada iblis. Tapi kalau diikutkan dalam real life-nya, aku dedahkan ni cerita yang betulnya ni supaya kita semua jangan tertipu, okey? Tak ada satu rekod ataupun tak ada bukti yang kukuh ataupun tak ada bukti yang jelas pun mengatakan bahawa Bathsheba Sherman ni adalah merupakan seorang wanita yang mengamalkan ilmu hitam, mengamalkan ajaran sesat ataupun setani. Tak ada. Tapi kebanyakan kajian yang dilakukan oleh Perrin family, which is Carolyn Perrin, Andrea Perrin ni, banyaknya refer kepada buah-buah mulut
mulut orang-orang kampung ataupun rumours masyarakat kampung pada ketika itu. Menurut masyarakat dekat kawasan tu, mereka menyatakan bahawa Bathsheba Sherman ni bukanlah seorang wanita yang biasa-biasa. Bagi diorang, Bathsheba Sherman ni adalah seorang wanita yang mengamalkan ajaran sesat dan ilmu hitam dengan melakukan ritual-ritual penyembahan iblis. So, nak membuatkan rumours pasal Bathsheba Sherman ni seorang ahli sihir lagi kuat, berlakulah satu kejadian ataupun satu insiden kematian seorang bayi dekat kawasan kampung tu, di mana bayi tersebut mati di bawah jagaan Bathsheba Sherman. Bayi budak tu mati dalam keadaan ditusuk dekat kepala dengan satu jarum pengait lah, satu jarum pengait yang panjang, yang tajam dekat kepala dia ni, tembus ke tengkorak dia. Kes ni sebenarnya adalah memang the real case, memang betul-betul terjadi pada era tu. So, disebabkan kejadian ni lah, orang kampung dekat kawasan tu percaya lagi kuat lah, lagi yakin lah yang si Bathsheba Sherman ni seorang ahli sihir, seorang witch. Tapi kes ni sebenarnya, kalau korang nak tahu, tak ada bukti yang kukuh pun yang membuktikan bahawa si Bathsheba Sherman ni, Bathsheba Sherman ni bersalah ataupun dialah pesalah yang membunuh bayi tersebut. Tetapi walau macam mana sekalipun, orang kampung dan nama pun masyarakat kampung kan, diorang ni masih lagi dimomok-momokkan dengan kepercayaan diorang yang mengatakan bahawa Bathsheba Sherman ni seorang ahli sihir, seorang perempuan jahat. Dan ada juga yang mengatakan bahawa Bathsheba Sherman ni akan menyebabkan berlaku kecelakaan kepada mereka. Okey, satu lagi persoalan lah yang membuatkan aku tertarik pasal The Conjuring, The Real Conjuring ni adalah, adakah benar si Bathsheba Sherman ni mati tergantung dekat satu pohon pokok di belakang rumah farmhouse ni? Okey, jawapannya adalah tidak. Tidak ya anak-anak. Sebenarnya ini reality life-nya. Bathsheba Sherman ni dia tak mati gantung bunuh diri pun dekat pohon belakang rumah farmhouse tu macam apa yang diceritakan, difilmkan dalam cerita The Conjuring tu. Mengikut rekod yang aku baca ataupun hasil kajian yang aku lakukan adalah, Bathsheba Sherman ni sebenarnya dia ni mati akibat sakit tua, dan dia ni disahkan meninggal dunia pada 25 Mei 1885 dalam usia lingkungannya 73 hingga 75 tahun lah. 4 tahun selepas pemergian suami dia. Ingat tak yang aku ceritakan tadi yang Carolyn Perrin ni, dia ada mengalami kesakitan dekat betis kaki dia, dan dia rasa macam betis kaki dia tu dicucuk-cucuk dengan benda tajam. Disebabkan apa yang diceritakan oleh Carolyn Perrin kepada pasangan Warren ni, dan based on daripada sejarah-sejarah ataupun rumours yang didapati daripada kisah Bathsheba Sherman ni, jadinya Ed and Lauren Warren ni pun terus menganggap roh jahat tersebut adalah Bathsheba Sherman. Which is hakikatnya macam aku ceritakan tadi, tak ada bukti, tak ada evidence yang sah ataupun yang kukuh pun yang mengatakan Bathsheba Sherman ni adalah seorang ahli sihir. So aku boleh katakan hoax. Tipu je semua tu. Apa yang terjadi kepada keluarga Perron ni? Disahkan pada tahun 1980, keluarga Perron ni telah berpindah keluar daripada rumah farmhouse tu. Dan macam mana keadaan si ibu, iaitu Carolyn Perron? Based on apa yang diceritakan oleh Andrea Perron, keadaan ibunya, si Carolyn Perron ni bertambah baik, beransur pulih. Dikatakan juga keadaan rumah tu tak ada lagi gangguan-gangguan mistik, tak ada lagi gangguan-gangguan yang melibatkan paranormal things ni lah. Seumpama macam benda tu terhapus begitu sahaja. So, kalau dah cerita pasal Bathsheba Sherman ni pun dah dikatakan dia ni bukan seorang ahli sihir, aku tak tahulah nak kata, adakah apa yang diceritakan oleh keluarga Perron family ni betul ke? Atau hoax je?